bagi ramai orang kita yang tak boleh temu dengan orang yang mengaku diri jadi keturunan Rasulullah, Habib, Syarif, duk menyanjungkan mereka, duk menganggungkan mereka walau mari orang yang dipanggil Habib tu deh. Baca Quran tak betul pun ada, bawa cerita karuk maruk, bawa hadis palsu pun, tapi kita duk menyanjung mereka habis-habisnya. Ada siapa ke peringkat mabuk menganggapkan bahasa beginilah barangkali muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana muka dia serupa dengan muka Sayyidina Ali yang dilukis oleh orang Syiah. Ali bin Abi Thalib ni adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang kata dia mimpi tengok Habib ni memang serupa dengan muka Rasulullah. Assalamualaikum, salam bahagia adik kakak, pak cik-cik, pak mak, pak long-long, pak ngoh-ngoh, pak cu-macu, tok dan cik dan semua dah tengok laman Kecek Taning di Facebook, YouTube dan TikTok. Amba nak beritahu di sini bahawa amba tidak kata Habib, Syarif dan lain-lain gelar yang dikata daripada keturunan Rasulullah itu tak betul. Walaupun ada ulama tertentu yang mengatakan setengah dari mereka tak betul, seperti keturunan Ba'alawi atau Ba'alawi yang di Yamen dan di Maghribi itu, katanya bukan keturunan Rasulullah. Saya tak ada kata gitu cuma saya minta supaya adik kakak tengok kepada perbuatan mereka, tengok kepada amalan mereka, walaupun mereka tu sungguh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi perbuatan mereka, amalan mereka, apakah betul tepat dengan amalan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam sunnah baginda, malah apakah ia betul dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Quran. Tu amba nak minta adik kakak menilai buat pertimbangan. Cuba dengar apa kata Ustaz Budak mengenai seorang Habib terkenal di Yamen, apa yang dia buat dalam masjid dia. Di Tarim tu ada satu masjid yang cerita, Masjid Imam Abdul Rahman Saggaf. Masjid dia ni ada 2 kali hadrah seminggu. Tiup sunnah dalam masjid. Tiup sunnah. Allahumma salli ala Muhammad, ataupun dipanggil suling, pak kita panggil sunnah. Tiup sunnah dalam masjid. Bukan seorang, 10 orang, 15 orang. Tiup sunnah. Inilah barangkali yang disebut Ustaz Budak tu, tiup sunnah dalam masjid. Ni dalam masjid Imam Abdul Rahman As-Saqqaf. Ada palu bano dan tiup sunnah. Ini pula hadrah ataupun majlis kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada Habib Umar. Seterusnya Ustaz Budak sambung kita mengarut dia dengan berkata, bila lagi buat ni tiup sunnah ni tuan-tuan ratus-ratus tahun bukan hari ni. Jadi ada satu kali, Allahumma salli ala Muhammad, ni ulama Tarim cerita, seorang anak cucu daripada keturunan Habib Abdul Rahman Saggaf, dia lari tiup sunnah dalam masjid. Dia kata bila mula minggu depan ni bo tak boleh dah tiup sunnah, tak molek. Dia kata dia tak layak haram, dia tak molek. Malam dia lari tu dia tidur, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya dia, "Bapa mu lari orang tiup sunnah?" Dia kata, "Ya Rasul, aku lari pasal tak apa comel dalam masjid sunnah. Mu tahu dak orang hak tiup sunnah tu semua jumpa dengan aku belakang."
Mu tahu tak majlis Tok Mu ni Habib Abdul Rahman Sagah ni siapa dia? Dia tidak buat masjid ni kecuali imam aku sendiri jadi imam masjid dia. Nabi tegur dalam mimpi itu. Maka pada keesokan hari dia tak berani lari. Dia kata teruskan sunnah. Maka sampai hari ni tak ada seorang pun ulama tarikh yang berani lari tiup sunnah di dalam masjid Imam Abdul Rahman Sagah yang ada di Kota Tarikh. Mengikut cerita karuk maruk Ustaz Budak Ning, tiup sunnah dalam masjid, permainan tiup sunnah dalam masjid dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Pada suatu hari seorang anak cucu Imam Abdul Rahman As-Saqaf lari orang ramai tiup sunnah dalam masjid. Lepas tu pada malam tu ia mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah tanya dia, apa mulai orang ramai siuk sunnah dalam masjid? Dia kata, mu tahu tak? Demo tu, hak duk siuk sunnah dalam masjid tu berjumpa dengan aku belaka dah. Maksudnya aku benar demo tiup sunnah dalam masjid. Lepas tu Rasulullah pula beritahu kepada orang tu bahawa baginda lah dulu mari jadi imam di masjid ni. Sejak ditegur oleh Rasulullah SAW tu, anak cucu Imam Abdul Rahman bin Saqaf pun tak berani lah lari orang ramai siup sunnah dalam masjid. Maka penduduk Tarim pun masih duk tiup sunnah dalam masjid sehingga menjadi budaya mereka pada hari ini. Walaupun dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah tidak mengambil kira dan tidak boleh menjadi hujah mimpi jumpa Nabi. Kalaulah dalam mimpi tu ada Nabi beritahu gapo kepada dia, tak boleh jadi hujah sama sekali. Itu adalah pandangan yang paling kuat dan paling berwibawa di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah. Bagaimanapun ada ramai juga di kalangan ustaz dan ulama yang bercerita kepada orang, kepada anak muridnya berkenaan dengan mimpinya berjumpa Nabi. Kadang-kadang katanya berkali-kali, bukan satu kali dak. Ni berlaku di Malaysia bagi mereka yang terlibat dalam perbomohan, dan ada dah yang meninggal dunia pun ada dah. Dan ada juga yang terlibat dalam politik. Lepas tu ada juga yang menjadi penceramah. Malah Ustaz Budak ni sendiri, kalau adik-adik kakak ingat dalam video yang saya pernah buat sebelum ini, Ustaz Budak pernah menceritakan bahawa di pondok dia, di masjid di pondok dia pun pernah datang Nabi Muhammad SAW. Bukan dalam mimpi tapi dalam yaqazah, iaitu dalam keadaan jaga, di mana anak murid dia yang jumpa dengan Rasulullah secara jaga itu. Ustaz Budak Ning dan beberapa orang ustaz yang berfikiran karuk maruk seperti dia nampaknya heret buat kelik habis cerita karuk maruk khurafat khuza'balat Yamin. Mari ke Malaysia, ada siapa ke rumah kita. Malah dia sendiri anggap dia tu seperti dengan Habib Omar. Allahumma salli ala Muhammad. Amor ni tak boleh kena camah mari zuk Habib Omar lah tuan-tuan. Nah, ilmu tu dia mari dengan siapa ngaji. Sekarang ni saja video kali ni adik kakak. Nanti kita jumpa lain kali pula. Dan insyaAllah satu kali nanti saya nak buat video berkenaan dengan mana dalam masjid nyanyi, nari, boleh ke tak? Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.